Okay, so hari ni kita ada artikel terbaru daripada Sarawani, agak viral lah. Viral bermaksud ramai yang orang respon dekat bawah tu. Yang mana menteri yang berkaitan dengan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof ada respon dekat dalam Parlimen saya rasa, mengatakan kos solar telah turun hampir 50%, menjadikan dia kepada RM12,000 hingga RM15,000. So kita tengok banyaklah orang komen, netizen dan sebagainya. So ini kita nak bagi input daripada Suncorp, bagaimana kami punya input dan pengalaman ni kami kongsikan. Pertama sekali kita nak tengok dulu artikel tu. Buatlah netizen ni takut baca tak habis 50% ni dia bandingkan dengan kos pada tahun 2011. Sekarang ni 2024, 13 tahun, memanglah berbeza 50%. Pada zaman tu kalau kita cerita NEM dan sebagainya, mungkin bukan NEM, FIT, Fit in Tarif, skim pun yang berbeza. 1 kilowatt jatuh dalam lebih kurang 7,000 lebih. So sekarang 1 kilowatt peak kita dapat lebih kurang 3,000 lebih lah ke 4,000, bergantung kepada rumah dan saiz sistem. So macam kita tahulah, benda kos yang barang elektronik dan elektrik ni bila ambil jangka masa yang panjang, dia makin lama makin akan turun. Dan yang paling ketara perbezaannya adalah kos untuk solar panel. Per watt dia main sen US dollar, mungkin dah dalam 20 sen US dollar per watt. Dulu tu saya rasa hampir $1 pun ada lah zaman 2011. Okay, so ni saya saja nak kongsikan artikel ni, takut netizen baca tak habis kan. So dia tulis kat sini siap-siap lah, tahun 2011. Okay, tahun dulu kos untuk rumah mungkin RM24,000, RM30,000. Sekarang dah jadi RM12,000 hingga ke RM15,000. Okay, ni satu. Lepas tu kami nak komen lah kan. Banyak netizen komen kat bawah ni. Kita nak kongsi lah ilmu, bukan nak cakap kita ni apa orang lain tak betul ke apa, tapi kita nak kongsi ilmu apa yang kita tahu lah. Okay, respon yang pertama, komen daripada Encik Fazli Said. Pelik kenapa kerajaan tak promote penggunaan solar, sedangkan negara kita 365 hari dapat punca matahari. Yang bawah ni banyak lah, mencurahkan minyak ke api. Jaga kroni, kos pasang panel yang mahal. Siapa je yang mampu nak guna, tak masyuk poket lah, sedangkan Allah bagi free je tenaga haba. Ini kami dah pernah buat video sebelum ni. Ini dia punya komen ni. Tenaga solar ni memang percuma. Okay, tenaga solarnya percuma. Barang yang nak kita kita panggil harvest lah, menuai ke menerima tenaga ni, nak tukarkan tenaga haba kepada tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Barang-barang dia tu kena bayar lah. Sama lah macam kita buat, katalah generator ke apa kan. Minyak tu pun sebenarnya free je kat dalam laut ke dalam tanah pun, tapi nak koreknya kena ada kos. Nak olah dia jadi tenaga elektrik dan sebagainya, tenaga haba pun ada kos. Okay, komen yang seterusnya tadi memang Malaysia 365 hari kita panas dan hujan sepanjang tahun. Ada kelebihan dan kekurangan. Tapi dari segi orang kata tak adalah yang terbaik. Kita ada isu-isu lain lah. Kita punya isu adalah perubahan. Bila dah panas sangat, tiba-tiba hujan lebat. Itu pun memberi efek kepada kita punya tenaga sistem tenaga solar. Komen seterusnya, rugilah TNB kalau semua pasang solar. Encik Aaron. Okay, tak rugi pun. Syam Along respon, kalau kerajaan nak buat mesti di bawah TNB juga. Betul, ini pun kita dah komen dulu. TNB ni, solar dengan TNB dia berjalan seiringan. Okay? Solar memerlukan TNB, TNB memerlukan solar. Solar ni dia punya had dia sebab dia waktu siang je. Dia tak boleh on demand. Tak boleh suka-suka kita bila-bila nak on, kita kena tuai siap-siap, simpan siap-siap baru boleh guna. TNB pula dia ni lebih pada on demand kalau menggunakan power plant dan sebagainya lah. So dua-dua ni saling memerlukan antara satu sama lain. TNB sendiri pun ada buat solar lah. Okay? Komen seterusnya daripada Encik Hanif Isa, kos asal tak sampai RM5,000. Sebelum ni pergi tekan markup sampai RM30,000. Markup RM8,000, RM10,000 sudah untuk kepakaran dan lesen. Sebab tu teknologi dan inovasi kat Malaysia lambat berkembang. Semua nak ditarang oleh golongan tertentu. Ini saya tak pastilah maksud dia RM5,000. Tapi kalau kita tengok kos solar ni, jujur lah kalau kos barang ni saya rasa hampir 60-70% daripada harga pasaran tu. Sebab harga barang ni kalau sistem macam NEM bersambung grid dan sebagainya, dia dah macam ada standard tau. Dan pemasang-pemasang ni akan bersaing dari segi harga lah. Dia dah jadi macam SIM card dengan line telefon lah. Macam mana nak ubah-ubah pun barang tu dah memang macam tu. So kita boleh mungkin ubah servis yang baik, dari segi maintenance, dari segi cara pembayaran, ada installment dan sebagainya lah. Okay.
mungkin kurang tepat tu lah. Komen seterusnya, aku pasang sendiri baru RM300 je. Ini saya tak faham lah. Ada yang komen lah, tolong pasangkan aku bang, RM1,000 aku bayar. Saya punya masih prototype, small scale usage. Ini bawah sekali tulis, tak sempat dalam ni. Dia kata RM300 beli kat Shopee pun boleh bang. RM300 ni memanglah. Solar ni sekecil-kecil kalkulator kita sampai ke sebesar-besar satu negara Malaysia ni boleh solarkan. Solar ni subjektif dia bukan harga mati tau. Dia tengok keadaan, kapasiti dan sebagainya. So kalau dia sebut 300 ni, tak payah RM300 bang, RM30 pun boleh buat. Kita buat DIY je. Keping solar panel besar macam ni, sambung dengan lampu, letak kat bawah matahari, dah menyala. Dah kita menggunakan tenaga solar. Okay, so kena cakap tu biar jelas lah. Nyatanya RM300 bukan untuk rumah lah. Okay, 10 ke 15 tahun baru balik modal. Modal lah dia sebut. Solar ni kalau NEM, sistem grid bersambung, dia punya payback period dia lebih kurang 6 ke 7 tahun. Itu pada harga tarif yang sebelum ni lah. Sebelum ni kita dikenakan SST dan sebagainya. So kami jangkakan mungkin akan lebih pendek sikit, jadi 6 ke 5 tahun ataupun mungkin sehingga 4 tahun. Bergantung kepada penggunaan orang yang guna tu lah, berapa tarif yang dikenakan. Dia tulis kat bawah ni juga, lepas 10 tahun pula banyak barang yang nak kena tukar. Memang sistem ni kita buat untuk 10 tahun ke atas. Tetapi macam-macam lah, semua benda ada maintenance. Mustahil sistem, barang, elektronik, mesin, alat tiada penyelenggaraan. Solar ni memang ada penyelenggaraan. Antara masalah yang kita selalu jumpa, atas bumbung bumbung bocor, kena kilat, haiwan perosak, tikus, lepas tu kena pokok ada dahan jatuh dan sebagainya lah. Okay, ni ada komen lain. Solar dalam 4 tahun pun banyak sudah masalah. Memang betul. Dia solar ni orang kata bukannya no maintenance lah. Kami harap benda ni no maintenance, tapi realitinya bukan. Okay, yang terakhir sekali, ini saya agak macam kurang faham sikit. Dia kata saranan, jangan pasang atas bumbung, penetration macam laser. Saya dah terbayang macam Star Wars atas meja, atas bumbung ni. Panel ni kalau tak pasang atas bumbung, nak pasang kat mana? Atas bumbung lah paling sesuai, sebab antara bumbung ni antara aras yang paling tinggi dekat sekitar rumah kita. Dan kita akan kurangkan kos untuk menampung panel solar tu. Sebab rumah tu sendiri adalah structure untuk menampung solar panel ni. Kita hanya letakkan mounting dan sebagainya lah. Dia kata tulis sini, once ada kotoran, najis, burung, kacau line circuit dia, nanti mudah terbakar. Api yang terhasil boleh tembus melalui atap. Kalau rajin maintenance, should be okay. Memang tahi burung menjadi salah satu masalah. Habuk kalau rumah dekat dengan kilang simen, kilang sawit, memang akan jadi masalah. Dan punca kebakaran sistem tenaga solar memang banyak dekat panel solar ataupun dekat bateri lah kalau ada bateri. Di bahagian DC, direct current. Ini ada kebenaran dia dekat situ. Cuma dari segi pembersihan dan cara-cara ni boleh kita buat langkah-langkah awal lah mencegah. Kita ada breaker, kita ada inverter tu sepatutnya akan detect. Apabila saja berlaku short circuit dan benda yang tak sepatutnya, dia akan detect dan seawal mungkin lah. Tapi dari segi kalau tak ada tempat atas bumbung, nak letak tempat lain, kena ingat structure lain nak buat atas tanah tu, first kita perlukan tanah lah, ruang. Yang kedua, structure tu sendiri mengambil cost. Okay, so itu saja komen yang kami nampak lah dekat yang daripada artikel Israwani yang agak viral, yang banyak komen ni. So saya harap dengan perkongsian ilmu dan pengalaman kami ni dapat memberikan lebih manfaat dan info kepada semua netizen dan warga Malaysia.